Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Yang mulia saudara pengerusi, yang berbahagia Datuk Usamuddin Yaakob yang turut hadir malam ini, sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang dihormati sekalian. Sebenarnya malam ni kita ada satu program iaitu pelancaran tabung Darul Kautsar, pembangunan Darul Kautsar fasa kedua. Rasanya elok juga saya perkenalkan serba sedikit Darul Kautsar itu yang ada kaitannya dengan saya juga, sebab saya adalah pengasasnya dan penaung Darul Kautsar itu. Apa itu Darul Kautsar dan apa maksudnya? Saya tidak nak cerita dengan panjang lebar tentang bagaimana ia bermula, bagaimana tahun berapa, saya tidak nak sebut itu. Cuma apa yang saya nak sebutkan ialah mesej ataupun maksud saya daripada awal lagi. Semenjak saya belajar lagi, saya sudah fikir benda-benda begini, sudah fikir akan buat benda-benda ni, dan benda-benda ni saya dapat idea lah, kita kata inisiatif ni, setelah saya belajar di luar negara. Macam-macam sistem pengajian yang ada ni, dalam dunia ni macam-macam yang ada, masing-masing dengan kejayaan sendiri, termasuklah pusat pengajian yang kita sekarang ni berada ni, dia pun berjaya dengan cara dia, alhamdulillah. Ini salah satu kemajuan yang dicapai oleh saudara-saudara kita. Tapi sistem pengajian yang saya cuba perkenalkan daripada dahulu dan saya rasakan sampai sekarang ni, sebenarnya saya belum berjaya lagi melaksanakannya, belum berjaya lagi menjadikan kenyataan apa yang saya lihat di negara-negara asing, terutamanya tempat saya menimba ilmu dahulu, iaitu di India dan di Pakistan. Saya rasa cara sistem ini adalah antara yang unik sekarang ni. Walaupun di zaman dahulu sistem ini umum. Kalau kita kaji sejarah-sejarah ulama-ulama, dari segi sistem pengajian dia, sekolah-sekolah dia pakai sistem macam mana, memang yang kita buat sekarang ni lah, yang saya buat itulah juga, tetapi ia telah menjadi asing setelah sekian lama ditinggal, jadi asing. Sistem lain menguasai kita, jadi sistem itu dilupakan. Padahal sistem itulah, kalau kita perhatikan, yang telah berjasa dan telah melahirkan sekian ramai ulama di sepanjang zaman. Kalau kita tengok imam-imam besar, Imam Syafi'i misalnya, 7 tahun menghafal Quran, kemudian dia belajar agama, kemudian dia belajar juga ilmu-ilmu lain, belajar juga. Bukan seorang, bukan satu aliran, banyak lagi yang lain-lainnya, bukan daripada mazhab Syafi'i saja. Misalnya Ibn Rushd, begitu juga tokoh-tokoh besar tu, Imam Ghazali dan lain-lain, semuanya belajar mengikut cara sistem ini. Sistem yang saya temui di India dan di Pakistan, cara itulah, dan itulah yang berjaya. Hafal Quran, kemudian belajar kitab, agama dahulu, kemudian baru pergi ke bidang lain. Yang kita sebut tadi macam Ibn Rushd, dia bukan sekadar hafiz, dia bukan sekadar alim gitu saja, dia juga doktor, dia juga ahli ilmu falak, ahli macam-macam. Kalau kita tengok Ibn Khaldun, macam-macam juga bidang yang diceburinya, itu memang hebat dalam berbagai bidang. Kalau kita kaji sistem pengajian yang diikutinya, mana sistem itu? Itu yang saya fikir. Lalu kemudiannya jadi Darul Kautsar itu. Saya sendiri misalnya belajar, ini berdasarkan pengalaman, saya tak habis duit sebenarnya, tak habis duit sampai jadi pandai. Sistem dia tu berbeza.
macam sistem dahulu lah. Dan sekarang ni hampir-hampir tidak ada. Di negara-negara Arab sendiri pun sudah tinggalkan sistem itu. Dan sistem ini dia bertitik tolak daripada kesedaran masyarakat. Dan saya rasa ini yang lebih baik. Kalau tidak nak kata terbaik, lebih baik. Sebab apa? Ia dapat merangkumi semua ilmu-ilmu dan dalam tertib yang sepatutnya. Berbeza dengan sistem yang ada sekarang ni, kadang-kadang dia belajar benda lain, dunia tu. Sedangkan agama asas dia kosong. Baca Quran pun tak tahu. Berapa banyak kita tengok itu menjadi kenyataan sekarang ni. Tapi kalau sistem itu, dia bermula dengan asas agama. Kemudian, kalau mampu lagi, baru kembangkan. Pergi ke bidang-bidang lain. Bukan makna meninggalkan bidang lain. Tidak. Kalau mampu, boleh lagi pergi ke bidang-bidang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Dia bertitik tolak daripada kesedaran masyarakat. Yang sebenarnya, benda ni termasuk dalam fardu kifayah. Tapi ramai tidak sedar. Ramai tak sedar. Masyarakat tak sedar daripada dahulu sampai sekarang ni pun sebenarnya dia tak ada kesedaran bahawa benda-benda ni sebenarnya merupakan fardu kifayah. Yang kita tahu fardu kifayah ni biasanya disebut-sebut kalau seorang tu mati dalam satu kampung misalnya, satu kawasan, tak ada orang yang menguruskan jenazah dia. Jadi menguruskan jenazah, memandikannya, menyembahyangkannya, itu termasuk dalam fardu kifayah. Kalau ada seorang dua yang buat, lepaslah yang lain tu dosa. Tidak berdosa. Kalau tidak, semuanya berdosa. Sekadar itu kadang-kadang orang nampak fardu kifayah ini. Sedangkan fardu kifayah itu sangat luas. Sangat luas. Sebenarnya segala perkara yang mengancam umat Islam, yang mendedahkan umat Islam kepada pengaruh asing, cengkaman asing, kebergantungan kita kepada umat lain, itu semua tu termasuk dalam fardu kifayah. Termasuklah sekarang ni yang kita belajar sains, teknologi, macam-macam lagi, vocational, semua tu, itu termasuk dalam fardu kifayah. Tetapi terlalu pergi ke situ tu sehingga lupa kepada yang lain yang asas dalam soal agama. Misalnya hafal Quran. Orang tak sedar bahawa ini termasuk dalam fardu kifayah. Maknanya dalam satu mukim di mana diadakan sembahyang Jumaat, satu tempat, satu kawasan tu kita panggil satu mukim, dia mesti kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tak ada, semua orang di situ berdosa. Kalau ada seorang, sudah lepas dosa. Satu, kita kata. Satu. Sekarang ni macam yang saya sebut tadi, ini khabar, kalau dalam bentuk ma'rifah, dia memberi makna khusus dengan mubtada. Ini ilmu apa? Ilmu nahwu. Nahwu Arab. Ini termasuk dalam fardu kifayah juga. Kalau tak ada dalam satu mukim tadi, seorang pun yang tahu, berdosa semua. Ilmu hadis, kalau tak ada seorang pun yang tahu, dapat menentukan ini hadis ini bukan sahih, dhaif, ini tak boleh pakai, ini boleh pakai, berdosa semua. Dan akibatnya sangat besar. Macam kita tengok sekarang ni kan, umum mengamalkan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban misalnya. Misalnya dalam masyarakat umum, kenapa mereka amalkan? Jawabnya kerana ada hadis lah kira-kiranya. Pada pandangan umum ada hadis. Dia tak mengambil kira hadis itu kedudukannya macam mana. Apa akibatnya kalau hadis-hadis itu diterima, betul-betul hadis itu sahih ke tidak? Dan dia jadi macam mana? Akan jadi bercanggah dengan yang lain ke atau tidak? Tak ada siapa pun persoalkan benda itu. Dan tak ada siapa pun yang dapat menentukan ini maudhu' hadis ini, tak boleh pakai dosa. Sebarkan hadis yang seumpama ini dosa besar, bermakna menempah tempat untuk kita sendiri dalam neraka. Sampai begitu, tapi orang tak tahu. Jadi banyak sangat benda-benda begini ni yang ketinggalan. Jadi ini termasuk dalam fardu ain. Kalau kita tengok, ini pengalaman saya lah, semasa duduk di sana, saya tengok kesedaran orang dia tinggi. Misalnya yang duduk di sini, kita tengok
dia mari jual roti di sini. Zaman dahulu lah, dia cerita dahulu. Sekarang ni kurang dah ada, dah lama dia cerita tu. Dia buat roti di sini, jual roti di sini. Tapi kalau kita tanya dia tak lupa sekolah dia di negeri dia. Sampai masa dia hantar, walaupun jumlah yang sedikit, tak seberapa, dia pun bukan kaya sangat, tapi dia ingat kepada sekolah dia. Sebab apa? Sekolah inilah yang melahirkan orang-orang yang hafal Quran, orang-orang alim yang dapat tahu benda ni. Ni kalau Quran diselewengkan, dia dapat tahu ini tak betul ni, ini salah ni. Siapa cetak? Boleh dalam masa yang cepat, boleh dibanteras dan disekat dengan sebab adanya orang-orang ni. Dan banyak lagi bidang-bidang yang lain yang berkait dengan agama ni. Dia sedar kerana ada mereka ni. Mereka inilah yang melepaskan dosa kita. Kita tak buat, tak apa, tapi kita sokong dia. Jadi dengan cara begitu, dia rasa dia telah melaksanakan tanggungjawab. Itu yang kecil-kecilan yang saya tengok. Yang besar-besar, misalnya satu jamiah di sana pelik-pelik, yang tidak pernah kita tengok di sini lah. Sebab kita tak terdedah dengan benda-benda ini. Tapi kepada mereka sudah beratus tahun sebenarnya, benda ni sudah berjalan. Di zaman Syah Waliullah lagi sudah berjalan dalam satu sistem yang kukuh, kemas. Satu contoh saya dapat sebutkan, iaitu Jamiah Muhammadiyah di Lahore, Lahore. Jamiah ni universiti lah. Asalnya dia sekolah biasa, tapi dengan sokongan masyarakat yang sedar ni, mempunyai kesedaran tinggi, dia jadi satu universiti. Universiti sendiri. Tetapi di sebalik itu, kalau kita kaji sekarang ni, ada, kalau kita nak tengok benda-benda macam ni, yang saya dapati benda ni dalam satu ensiklopedia tentang Islam, perkembangan Islam di Pakistan. Dia sebutkan di situ ada orang yang dermawan, umat Islam, orang Islam yang sedar tentang perkara ni, dia bagi sebanyak 700 hektar tanah untuk menampung segala keperluan sekolah itu. Sebab kesedaran tadilah, daripada tadilah dia sedar benda ni sebenarnya, kalau tidak buat berdosa. Ada orang buat, dengan sebab dia itulah hilang dosa kita. Jadi dia berasa bertanggungjawab. Jadi dia, itu sebab dia bagi wakafkan sebanyak itu tanah 700 hektar untuk universiti itu saja. Sebab di sana kalau belajar sebenarnya tak ada apa-apa bayaran, dia percuma. Itulah yang saya kata tadi, saya tak dapat buat lagi sampai sekarang. Walaupun setelah berapa lama, 10 tahun lebih, tak dapat buat lagi. Sedangkan dia bukan satu sekolah, beratus-ratus, beribu. Kalau di India tu, kerajaan dia kafir, Hindu. Jadi orang Islam dia hidup sendiri, dia ada bagi kebebasan. Orang Islam boleh jaga identiti dia, boleh dapat ilmu dengan percuma, dengan cara ada sekolah-sekolah macam tadi. Inilah sekolah-sekolah yang menjamin identiti umat Islam itu terpelihara di sana. Jadi benda-benda begini, sebab tadilah orang sedar, ni orang-orang ni sebenarnya melepaskan dosa kita. Lalu diberi macam-macam. Saya di sana hampir-hampir tiap-tiap hari makan kambing, gulai kambing, roti percuma, kambing, gulai itu, gulai ini percuma. Orang dia luar biasa lah. Sebab dia kesedaran tadi, bagi percuma. Kalau kita sakit, ya ada doktor dia, percuma, semua percuma. Kalau kita nak belajar tak ada duit, kitab dia bagi percuma, sekurang-kurangnya untuk pinjam. Perpustakaan dia bagi, jadi apa ni, penerbit buku apa dia bagi. Itulah cara dia, khairat dia bagi kepada sekolah tu keperluan. Misalnya kitab Bukhari, daripada bawah ni kitab apa yang diperlukan termasuk dalam sukatan itu disediakan oleh penerbit, pencetak masing-masing bagi sumbangan dalam bidang masing-masing. Yang pelihara kambing itu dia bagi kambing sebagai zakat ke, atau sebagai kebajikan dia, macam-macam cara. Ini yang saya alami sendiri, saya tengok sendiri. Kemudian kalau sakit seperti kata tadi, ada doktor. Kalau hari raya kan, kalau kita tak balik, kita duduk di sana,
Dia ada pula tukang jahit. Dia panggil tukang jahit, siapa-siapa nak baju baru, mari. Jadi yang miskin, yang macam mana pun boleh belajar, boleh jadi alim. Tak ada halangan. Tak timbul masalah duit itu. Dia boleh buat sampai begitu. Ini satu perkara yang saya tengok yang menarik, sangat menarik. Kemudian selalu saya tengok orang-orang kaya dia, orang kaya dia bawa duit satu beg, penuh beg besar tu lah, beg baju. Kita ingat ke bawa apa? Dia pergi buka situ, duit penuh. Dia nak bagi sendirilah dengan tangan dia kepada pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar agama ni, kira-kiranya yang melepaskan dosanya dan dosa masyarakat ni. Orang ni dalam bidang ni, orang ni dalam bidang ni, orang ni dalam bidang ni. Ilmu agama tu saja berapa banyak yang ulama-ulama kata sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah tu siapa yang buat? Dan kalau tidak, macam mana umat Islam ni jadi sesat, jadi terpesong ajarannya kalau tidak ada orang-orang ni? Itu kesedaran dia. Jadi mereka bagi sumbangan luar biasa lah. Dengan cara begitu dia hidup. Saya pernah pergi, pengalaman saya lah, ke satu sekolah. Di situlah tempat mungkin kepada antara peserta kita ni, hadirat yang ada ni, yang pernah baca buku dia seorang pentahqiq besar, pentakhrij hadis, iaitu namanya Maulana Habibur Rahman Al-A'zami. Mungkin musannaf Abdul Razak, dia yang takhrij hadis, dia yang itu. Dia duduk situ lah. Saya pergi tempat dia. Tetapi saya tengok pelik. Ya, kampung ya, bukanlah bandar. Tak cukup, serba kurang. Saya tanya dia macam mana makan minum pelajar-pelajar di sini. Dia kata caranya masyarakat kita ni bersedia macam mana? Apabila sampai masa makan tengah hari, ada kaki tangan kita pergi setiap pintu, ketuk pintu dia maklum dah. Masing-masing rumah tu nak bagi 4 keping roti. 4 keping roti. Rumah ni ketuk-ketuk 4 keping pula. Macam tu. Tapi dia tetap nak menghidupkan sekolah tu dan nak bagi pelajar-pelajar ni susah apa semua ni tak timbul masalah. Boleh terus belajar. Kita kata paling kurang lah tu. Jangan kira lah kalau universiti-universiti yang besar di sana macam Darul Ulum Deoban, tempat saya duduk juga, Nadwatul Ulama di Lucknow, yang besar-besar tu, itu lain. Ini yang kecil-kecil pun dia boleh buat macam tu. Begitulah cara sekolah dia meneruskan kehidupannya, pembelajarannya, pelajar-pelajar dia hidup dengan cara begitu. Itu yang saya tengok. Jadi saya rasa benda-benda macam ni di tempat kita ni jauh lebih baik. Nak banding dengan tempat mereka, susah. Orang susah. Dalam keadaan susah tu pun dia boleh buat, jika ada kesedaran itu. Jika ada kesedaran itu. Jadi kesedaran bahawa pelajar-pelajar agama atau ahli-ahli agama ini diperlukan, dan keperluan kepada mereka itu sangat besar sebenarnya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran menyebutkan, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Misalnya dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di satu pihak perang, jihad. Dia kata tidak semua orang mukmin itu perlu keluar berperang. Perang adalah suatu kewajipan. Jihad. Ini fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Dalam keadaan orang tidak menyerang kita, dalam keadaan kita tidak diserang begitu, fardu kifayah. Itu dalam kitab-kitab disebut begitu. Hendaknya ada satu golongan daripada orang-orang mukmin ini keluar untuk mendalami ilmu agama. Disebut dengan jelas, liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama ni bukan fardu ain.
Kalau kira fardu ain itu ringkas sangat. Mendalami ilmu ni kenapa disebut? Yang ni tak perlu pergi perang pun. Kalau nak kira perang tu wajib. Tapi oleh kerana dia buat satu kerja yang besar sama dengan perang tu, dikecualikan. Untuk mendalami ilmu agama. Bukan untuk belajar fardu ain, tidak. Tentu sekali kalau tafaqquh fid din maknanya fardu kifayah. Jadi setelah mereka belajar, mereka pulang kepada kaum mereka, bangsa mereka, puak mereka, dan memberi peringatan kepada mereka, memberi peringatan dan ancaman. Mudah-mudahan mereka berwaspada, berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan buat begini, kalau buat begini neraka. Jangan buat begini, kalau buat begini kita akan hancur. Jangan buat begini, kalau buat begini bermakna kita akan jadi bid'ah, buat benda bid'ah misalnya. Siapa yang sebut benda-benda ni, cerita-cerita ni? Semuanya orang-orang yang tafaqquh fid din. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tafaqquh fid din itu diletakkan sejajar dengan orang-orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Dan Allah SWT memerintahkan kena ada orang macam ni. Dan hadis Nabi SAW menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sesiapa yang Allah hendakkan kebaikan, mahukan kebaikan untuknya, nescaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Faham yang mendalam tentang agama ni dia tak boleh dapat dengan kita belajar sambil-sambilan gitu. Setelah pencen baru nak belajar, tak dapat. Dia mesti kena ada institusi pengajian yang khusus, sepenuh masa, memberi pengajarannya yang lengkap sehingga jadi alim, baru dapat dia memainkan peranannya. Jadi benda ini saya tengok yang sudah dibuat oleh bangsa-bangsa asing, tempat kita tidak ada. Tempat kita tidak ada. Sedangkan kita lebih senang jauh daripada mereka. Tak perlu saya rasa macam tadi pergi ketuk pintu tu dapat 2-3 keping roti. Tak sampai ke tahap itu kita ni sebenarnya. Tapi saya rasa sebab kesedaran tadi tidak ada. Jadi saya memulakan Darul Kautsar dengan serba kekurangan. Tapi atas dasar kesedaran tu, tanggungjawab tu, untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, saya memulakan kerja ini dengan serba ringkas. Di peringkat permulaan sebenarnya kami Darul Kautsar ni sewa rumah untuk belajar-belajar. Rumah yang disewa itulah jadi kelas. Sebahagiannya rumah guru, di bawah tu jadi kelas. Begitu. Sebab benda ni kalau kita nak buat, itu pun kena yuran juga. Kalau tidak, tak boleh hidup, tak boleh jalan. Yuran masyarakat kita boleh terima. Sebab memang mengaji sepenuh masa dengan makan, minum, 2-3 kali sehari, ada tukang masak yang khususnya, jadi boleh terima. Tetapi nak buat macam tadi, tak ada lagi. Sampai sekarang ni saya tak berjaya buat. Padahal benda tu, ni orang-orang ni melepaskan dosa masyarakat. Bukan satu ilmu yang dipelajari. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, ilmu ni fardu kifayah, ilmu ni fardu kifayah, banyak sangat. Dan benda-benda ni hanya baru dapat diajarkan apabila ada institusi-institusi seperti ini. Seperti yang telah dibuat di negara-negara lain. Sebab itu mereka dapat bertahan, mereka dapat menyelamatkan identiti umat dengan sebab adanya institusi-institusi ini, orang-orangnya ada. Jadi itulah yang mendorong saya buat memulakan kerja ni. Dan saya sebenarnya dahulu pun sudah fikir. Semasa saya belajar lagi, saya fikir mungkin satu hari, ialah kita sedap hati, kita boleh pergi ke sana, boleh pergi. Saya sudah fikir satu hari mungkin kita tak akan dapat pergi ke sana. Kalau kita tak dapat pergi ke sana, kita nak buat macam mana? Sepatutnya yang belajar ni, yang pergi berapa ramai, dia balik buat sendirilah. Apa yang saya bimbangkan dahulu, 20-30 tahun dahulu, sudah menjadi kenyataan sekarang ni. Orang tak boleh pergi belajar di Pakistan, di India tak boleh pergi. Macam-macam lah job tu.
terikut-ikut dengan masyarakat antarabangsa yang memusuhi Islam tu macam-macam lah cop. Padahal kita yang pergi belajar di sana tak ada apa pun, dicop pengganas lah begini. Alasan semua. Bagi saya ini alasan. Sekarang dia tak boleh pergi. Kalau nak pergi buat perubatan ke apa semua boleh. Tapi kalau nak pergi belajar agama tak boleh. Jadi saya fikir sepatutnya kena ada di tempat kita ni sendiri, tak payah kita pergi ke sana. Kalau dahulu pengalaman saya, ayah saya terpaksa hantar saya ke seberang laut untuk menghafal Quran saja. Sebab tempat kita tak ada pada masa tu. Tapi kalau tengok sekarang kan, bercampur, mana-mana ada. Dalam keadaan ni tak perlu dah pergi keluar negara sebenarnya. Sebab yang nak tu benda tu saja. Kalau kita usahakan benda ni, yang saya usahakan ini satu hari nanti untuk belajar ilmu ni, hadis apa semua, tak perlu dah pergi keluar negara. Kita sudah ada, kita sudah buat sendiri. Jadi tak ada orang nak boleh sekat kita. Nak boleh sekat, kita tak boleh pergi sana, kita boleh dapat juga sini. Benda yang sama juga kita dapat. Jadi itulah yang saya fikir. Jadi sekarang ni kita telah mulakan lama dah, tapi dengan serba kekurangannya. Jadi ada yang tak cukup asramanya, tak ada asrama yang tak cukup, sekolahnya pun sebab naik dengan sendiri begitu. Dan kita pun bukan dengan maksud niaga, tak ada maksud itu. Untuk nak cari duit apa, tak ada. Maksudnya ialah melaksanakan tanggungjawab dan memberi apa yang sepatutnya untuk melepaskan dosa masyarakat, iaitu mendalami agama yang kita panggil termasuk dalam fardu kifayah tadi. Itulah maksudnya. Jadi sekarang ni sebenarnya kita ni sudah sampai ke peringkat kemuncak dah, sudah habis berapa peringkat dah sampai ke peringkat daurah hadis. Kalau dalam sukatan sistem pengajian di sana tu habis, kita pun telah habis ikut sukatan lebih kurang macam tu juga. Tetapi dalam keadaan serba kekurangan. Jadi atas dasar itulah kita rasa sampai masanya masyarakat ini dia fikir benda-benda ni supaya kita tidak ketinggalan. Apa yang diperolehi di negara-negara lain, ulama-ulama besar lahir, dia lahir daripada sekolah ataupun jamiah, universiti macam mana. Kalau kita baca sejarah daripada inilah, ni yang saya tulis ni, kalau kita tengok Anwar Shah Kashmiri, orang itu, orang ini, dia lahir daripada sekolah mana? Sistem macam mana? Sistem itulah. Sistem itu. Jadi kita cuba nak buat di tempat kita. Itulah saya mengharapkan semua pihak memberi sokongan sepenuhnya, terutamanya yang sudah menyedari betapa pentingnya sistem pengajian hadis ini. Kalau nak kira dari segi pengajian agama ni dulu pun sudah ada. Sudah ada dengan cara dia sendiri, sistem pondok kita kata. Tapi dia banyak, pada saya lah pengamatan saya pun belajar di pondok juga, saya tahu apa lebih, apa kurangnya, di mana lemah, di mana kuatnya. Jadi banyak perkara saya tengok antara kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat kita, dalam sistem pengajian agama kita, ialah kurangnya penekanan ataupun kepakaran tentang hadis. Dan itulah yang menyebabkan jadi banyaknya saya sebar benda-benda yang mengarut, dan kita tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk menghadapinya. Dengan sebab itu perlu sekali sistem yang kita buat ini diteruskan dan dimajukan. Jadi rasanya saya itu sekadar itulah sebagai taklimat lah kita kata, ataupun memaklumkan kepada semua apa maksud yang kita nak buat ini, dan kenapa kita telah memulakan sistem yang seperti itu. Sebenarnya untuk mengembalikan kepada sistem asal, melahirkan semula tokoh-tokoh seperti itu. Jadi oleh kerana selepas ini kita ada seorang lagi, dia setiausaha pembangunan Darul Kautsar fasa kedua, dan yang pertama pun dia sudah setiausaha. Jadi dari sudut-sudut pembangunan, keperluannya apa, saya rasa dia lebih dapat menceritakan dengan lebih jelas lagi daripada saya. Saya rasa setakat itulah untuk saya malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.